Assalamualaikum Encik. Encik apa khabar? Baik, terima kasih. Terima kasih kerana sudi hadir dalam sesi temu ramah ini. Temu ramah kita akan berfokus kepada kaedah pengajaran sejarah yang berkesan dan menarik. Saya amat tertarik dan ingin mengetahui serba sedikit mengenai latar belakang Encik. Boleh Encik ceritakan sedikit latar belakang Encik? Okey, terima kasih kerana menjemput saya untuk pergi temu ramah. Saya lebih kurang menjadi ringkas, saya menjadi guru simbol sejarah di wilayah Ketuan Kuala Lumpur selama 15 tahun. Lebih 15 tahun. Jadi pengalaman ini saya gunakan untuk meningkatkan lagi ilmu yang berkaitan dengan sejarah kepada saya sebagai seorang guru. Kemudian saya juga, minat saya yang mendalami juga saya tunjukkan melalui seminar-seminar di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa yang saya ambil bahagian, iaitu saya menjadi pembentang tugas kerja yang berkaitan dengan sejarah. Katakan pakar itu tidaklah pakar, cuma saya mempunyai minat yang mendalam, dan saya bermula pada tahun 4, iaitu di tahap yang kedua, tahun 4, tahun 5 dan juga tahun 6 adalah satu langkah yang wajar memandangkan keadaan sekarang, penghayatan terhadap nilai-nilai murni, pengetahuan sejarah warga negara Malaysia yang nampaknya semakin lama semakin berkurangan, dan ini sebenarnya menimbulkan masalah membentukkan jati diri seseorang warga negara. Hal ini mungkin berlaku kerana negara kita mencapai kemerdekaan bukan dengan cara kita berjuang tentang penjajah. Kita mencapai kemerdekaan melalui perjanjian. Ini maksudnya dengan cara aman, tidak lakunya pertumpahan darah, tidak seperti negara-negara lain. Ini misalnya jiran kita, negara jiran kita iaitu Indonesia, mencapai kemerdekaan dengan cara pertumpahan darah. Mereka terpaksa beberapa tahun berempas pulas mempertahankan negara daripada dijajah semula oleh pihak Indonesia, pihak Belanda. Jadi semangat yang ada pada warga negara mereka itu masih ketara. Mereka bencikan penjajah. Jadi sikap nasionalisme yang ada pada warga negara, mereka nampaknya lebih jitu dibandingkan Malaysia. Jadi oleh kerana itu, langkah memperkenalkan semula mata pelajaran sejarah pada peringkat tahap 2 semula tahun 4 ini, saya rasa satu langkah yang bijak, sebagai satu langkah kerajaan untuk memperkenalkan mata pelajaran di peringkat awal lagi, supaya kanak-kanak yang belajar di sekolah rendah, murid-murid, kanak-kanak yang berada di sekolah rendah dipupuk lebih awal semangat cintakan kepada negara, tak setia pada negara, mempunyai semangat nasionalisme yang mendalam terhadap negara, perlu dipupuk di peringkat awal lagi. Sebenarnya mata pelajaran kajian tempatan dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan itu bukan kita hapuskan, sebaliknya unsur-unsur pendidikan sivik dan juga kajian tempatan itu diterapkan, dimasukkan dalam mata pelajaran sejarah. Berbalik semula kepada sebab saya katakan wajar tadi, hal ini adalah satu langkah yang saya rasa patut diambil, langkah segera, memandangkan soal perpaduan dalam negara kita menjadi soal yang utama. Kalau kita lihat, kita nampak generasi hari ini, mereka sudah seolah-olah membelakangkan
membelakangkan identiti negara. Mungkin demokrasi di negara kita nampaknya makin demokrasi yang kurang matang jika dibandingkan dengan negara lain. Kalau di negara barat misalnya, mereka apabila peristiwa atau pilihan raya diadakan, tamat pilihan raya, sebuah kerajaan baru dibentuk, mereka tidak ada lagi protes secara berterusan. Mereka memberi kita kata kewibawaan kepada parti yang dipilih untuk memerintah negara selama 5 tahun. Tapi apa yang berlaku di negara kita, walaupun selepas pilihan raya, walaupun rakyat memberi mandat kepada parti yang memerintah, tetapi rakyat masih lagi mengadakan runtuhan di jalanan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa kematangan kita itu masih lagi berada di tahap yang agak rendah. Ini macam negara kita ini tidak nak dikategorikan sebagai negara maju itu boleh dipersoalkan, kerana kematangan kita dalam bidang politik, dalam bidang sejarah ni, saya rasa masih lagi berada di peringkat yang rendah. Kebanyakan negara-negara lain, mereka telah menjadikan subjek sejarah ini sebagai satu subjek yang kita kata mereka cuba menjadikan indoktrinasi. Konsep indoktrinasi ini maksudnya mereka tanamkan semangat patriotik melalui mata pelajaran sejarah di peringkat rendah. Misalnya negara jiran kita iaitu Singapura misalnya, buku-buku teks yang disediakan nampak lebih berjaya menarik minat murid untuk belajar sejarah negara mereka. Jadi mereka cuba menjadikan buku teks itu, kandungan dalam buku teks itu, apa yang negara nak sampaikan, dan juga kandungan dalam buku teks itu cukup menarik dan tidak terlalu banyak fakta yang nak ditunjukkan. Cara bagaimana mereka nak kerajaan Singapura, cara mereka nak menarik minat golongan muda untuk belajar sejarah cukup besar. Jadi semangat kental mereka, dan negara mereka selepas itu ada pula kita panggil national service ataupun perkhidmatan negara, nation in arm dan sebagainya. Istilah ini maksudnya menjadikan warga negara mereka bila berusia belasan tahun, 17-18 tahun, mereka dah mempunyai semangat yang tinggi. Kemudian mereka juga didedahkan dengan kaedah-kaedah keselamatan, cara untuk menangani atau mempertahankan negara. Berbanding dengan negara kita, kita cuba menerapkan amalan tersebut dan melalui PLKN, tapi kita tidak laksanakan PLKN kepada semua warga negara pada saat tertentu. Cuma pun agak-agak kurang sesuai dilaksanakan Malaysia, tetapi tidak menyuruh. Berbanding dengan Singapura, semua rakyatnya yang berumur tertentu dan mereka dikenakan memasuki national service dalam tempoh tertentu, dan di sinilah mereka tanamkan semangat patriotik dalam setiap warga negara. Satu lagi yang saya ingin menarik perhatian dalam ini ialah kita perlu dalam usaha untuk kita nak memperkenalkan mata pelajaran sejarah ini, kita perlu membuat kajian yang teliti dari segi kandungannya, iaitu dari peringkat sekolah rendah sampai sekolah menengah. Ialah konten atau kandungan yang kita nak sampaikan itu berurutan, dan jangan terlalu membebankan murid atau membebankan pelajar dengan
peristiwa-peristiwa, isu-isu yang terlalu banyak dalam teks tersebut. Kita perlu memasukkan mungkin dalam 1 tahun, kandungan untuk 1 tahun, tahun 4 misalnya, hanya beberapa isu penting, dan dari itu kita cuba olahkan, kita huraikan dengan lebih sempurna berbanding dengan kita kemukakan banyak isu, banyak tajuk dalam, atau banyak bab-bab dalam kandungan konteks itu. Kita nak itu berkaitan dengan itu lah. Seterusnya, boleh Encik berkongsikan kaedah yang dapat menarik minat pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah. Okey. Bagi saya, kaedah yang menarik minat murid dalam PNP, yang pertama saya rasa dia lebih kepada PNP yang berpusatkan murid. PNP yang berpusatkan murid banyak strategi ataupun kaedah dan teknik yang boleh dilaksanakan oleh seorang guru. Kerana kalau seorang guru itu mempelbagaikan kaedah ataupun teknik yang nak disampaikan melalui PNP, saya rasa beliau telah cuba menanam minat murid untuk meminati subjek dia. Jika seorang itu gagal menarik minat murid, menjadikan PNP itu kurang berkesan, jadi maksudnya gagallah seorang guru itu. Jadi yang pertama ialah seorang guru itu mesti didedahkan dengan ilmu pedagogi ataupun kaedah mengajar. Kerana seorang guru yang cemerlang, dia tidak hanya menyampaikan maklumat. Guru yang cemerlang mungkin dia hanya menyampaikan maklumat ataupun mengendalikan kelas itu 25% saja. 75% lagi murid atau pelajar itu sendiri yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan melalui kaedah kooperatif. Kaedah kooperatif, misalnya kaedah session. Keadaan ini membolehkan murid-murid itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan murid itu juga boleh membentangkan kepada rakan-rakannya tentang sesuatu tajuk yang ingin dipelajari, yang telah ditentukan oleh guru. Apabila murid menyampaikan mesej, menyampaikan maklumat fakta kepada rakan-rakan mereka sendiri, ada beberapa keadaan yang mungkin kita nampak di sini yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Misalnya apabila rakan mereka menjelaskan kepada mereka, kalau mereka tak faham, mereka akan tanya kepada kawan mereka. Tetapi kadang-kadang ada kalanya bila guru menerangkan kepada murid-murid, kalau ada murid-murid yang tak faham, kadang-kadang murid-murid tak tanya kerana dia anggap soalan itu nanti gurunya menganggap dia tak pandai. Tapi kalau dengan melalui kawannya, dia mungkin akan tanya. So di sinilah kelebihan apabila murid menerangkan sesuatu kepada rakan mereka. Satu contoh iaitu bagaimana kaedah session dilaksanakan. Begitu juga dengan kaedah-kaedah lain yang perlu dilaksanakan. Mungkin seseorang guru itu mungkin dalam 1 bulan itu dia memperkenalkan 2 kaedah yang betul-betul menarik minat pelajar, yang betul-betul berpusatkan murid. Saya rasa itu menarik. Kalau dalam 10 bulan itu guru memperkenalkan dalam melaksanakan lebih kurang 12 ataupun 15 kaedah PNP yang menyeronokkan. Maksudnya guru perlu merancang dari awal. Bulan Januari nak buat apa, sampailah mungkin bulan November atau bulan Oktober. Misalnya berkaitan dengan kaedah lakonan, mungkin ambil sesuatu isu
satu-satu tajuk, kemudian mungkin kita boleh buat pertandingan. Ini boleh diselaraskan dengan panitia sejarah, panitia bahasa Melayu kita buat di peringkat sekolah. Mungkin pada bulan 4 itu ada pertandingan di antara kelas-kelas tentang satu tajuk sejarah yang berkaitan dengan sejarah atau bahasa yang ada kaitan dengan sejarah, dan pertandingan di antara kelas boleh diadakan, dan mungkin pemenang nombor 1, 2, 3 itu mungkin boleh dipersembahkan semula pada bulan Ogos atau bulan September pada sambutan bulan kemerdekaan. Maksudnya kita perlu merancang lebih awal. Begitu juga dengan kaedah-kaedah lain yang boleh saya sebutkan di sini sebagai kaedah yang menyeronokkan. Misalnya kaedah nyanyian. Kaedah nyanyian ini kalau dilakukan oleh seorang guru, saya rasa murid minat dan dia seronok untuk belajar. Misalnya kalau kita nak buat nyanyian berkaitan dengan orang, nak mengajar berkaitan dengan latar belakang budaya masyarakat Sabah, mungkin guru itu boleh memperkenalkan lagu-lagu tradisional Sabah, lagu-lagu yang menjadi kita kata budaya orang Sabah. Misalnya lagu Jambatan Tanparuli, lagu Sayang Kinabalu, kita perdengarkan kepada murid-murid. Lepas itu kita meminta murid-murid mencipta lirik lagu berdasarkan sini kata lagu berdasarkan lirik berkenaan. Apa-apa lagu mereka boleh mencipta ini dalam kumpulan, dan kita berikan bimbingan. Guru perlu berikan bimbingan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya berfikir bagaimana nak mencipta seni kata lagu berdasarkan teks yang kita beri, iaitu berkaitan dengan masyarakat di Sabah. Ini satu cara. Begitu juga dengan negeri-negeri lain. Kalau kita nak mengajar berkaitan dengan Sarawak, kita perdengarkan lagu-lagu berkaitan dengan, contohnya macam Putrisan Tubuh kepada murid-murid, Putrisan Tubuh. Kemudian mereka juga mencipta lagu berdasarkan teks yang terdapat dalam buku teks itu berkaitan dengan sejarah Sarawak, perentangan, latar belakang, penduduk dan sebagainya. Dan antara kaedah lain juga mungkin di peringkat sekolah rendah, seorang guru itu perlu memperkenalkan kaedah boneka. Kerana murid-murid di sekolah rendah boleh melakukan, dan cara yang kita boleh laksanakan untuk boneka ini adalah dengan cara guru mengajar bagaimana murid membuat boneka itu sendiri. Contohnya dengan menggunakan sarung tangan atau sukin, sediakan membuat setiap murid buat satu boneka, dan hasil boneka itu boleh dipersembahkan. Murid dikenalkan membuat teks, teks untuk dua perpasangan, seorang perbualan tentang sesuatu peristiwa sejarah. Dan ini nampaknya mungkin mengambil masa, tetapi murid sendiri yang cuba mencari idea-idea atau mendapatkan sendiri maklumat fakta yang mereka kenali. Begitu juga dengan kaedah-kaedah lain seperti kaedah komik dan sebagainya. Dan ini satu cara bagaimana nak menarik minat murid untuk mempelajari sejarah. Okey, saya ingat itu ringkas berkaitan dengan kaedah PMP sejarah yang saya rasa berkesan. Encik merupakan seorang veteran dan arif tentang kaedah pengajaran sejarah dahulu dan sekarang. Tentunya ada perbezaan yang ketara dapat Encik lihat mengenai kaedah pengajaran mata pelajaran sejarah dahulu dengan yang sekarang. Boleh Encik menjelaskan perbezaan tersebut? Okey, dahulu kebanyakan guru-guru sejarah menguasai konten saja, dan mereka tidak mementingkan dari segi pedagogi atau kaedah mengajar. Apa yang saya nampak
Karena sistem kita berorientasikan peperiksaan, jadi mereka lebih tumpukan kepada peperiksaan. Sedangkan sekarang ini kita dapati bahawa di peringkat peperiksaan, di peringkat SPM misalnya, kita dapati bahawa pelajar diberikan beberapa kertas, kertas 1, 2 dan 3. Jadi pihak lembaga peperiksaan cuba memberikan galakan kepada calon-calon supaya mendapat markah yang tinggi. Oleh itu semua pun sekarang masih lagi berorientasikan peperiksaan. Saya nampak guru sekarang mempunyai kelebihan, iaitu dari segi ICT, iaitu mereka perlu mengambil peluang perkembangan TMK ataupun ICT ini supaya menjadikan PMP murid-murid lebih menarik dan menyeronokkan. Selain daripada itu, kaedah lawatan juga, kalau dahulu dilakukan kaedah lawatan, misalnya seorang guru nak buat satu lawatan ke tempat-tempat bersejarah, pada masa dulu, guru-guru pada masa dulu mereka tidak menyediakan membuat persediaan yang rapi, seperti menyediakan penyarai semak dan sebagainya. Dan sekarang mungkin guru-guru sekarang mungkin boleh membuat persediaan yang lebih baik daripada guru-guru dahulu, dengan menyediakan membuat persediaan rapi, menyediakan penyarai semak dan sebagainya sebelum, semasa dan selepas. Setidak-tidaknya murid mungkin boleh menggunakan teknologi yang ada untuk mendokumentasikan bahan-bahan yang berkaitan dengan sejarah tempatan. Okey, Bagi Encik, apakah formula terbaik yang boleh dilakukan oleh guru mata pelajaran sejarah dalam proses PMP yang dapat membantu meningkatkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan pelajar? Pendidikan adalah salah satu daripada unsur yang boleh menyatupadukan rakyat, menyatupadukan warga negara kita. Karena faktor-faktor lain juga menyumbang kepada arah perpaduan. Oleh itu saya melihat pendidikan ini mungkin dalam 1/4 atau 1/5 saja daripada elemen-elemen lain yang boleh menyebabkan wujudnya perpaduan dan juga perpecahan dalam masyarakat. Dan subjek sejarah memang memainkan peranan penting kalau kita laksanakan secara betul. Meskipun begitu, unsur-unsur lain yang nampak lebih dominan dalam usaha menyatukan, membawa kepada perpecahan dan menyatukan penduduk Malaysia macam soal politik. Walaupun kita terap bagaimana sekalipun dalam jiwa kanak-kanak peringkat awal, tetapi apabila mereka keluar dari sekolah, kembali kepada kumpulan mereka yang nampaknya lebih bersikap berkauman. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahawa elemen-elemen lain yang mungkin lebih menonjol daripada nak wujudkan pada. Bagaimanapun saya rasa peranan mata pelajaran saya cukup penting dalam usaha nak memupuk perpaduan, terutama terpupuk di tingkat awal lagi lah. Mungkin satu selain daripada faktor politik, faktor ekonomi juga boleh menyebabkan rakyat kita berpecah belah. Ekonomi yang tidak seimbang, kemudian timbul antara kaum merasa tak puas hati terhadap pencapaian mereka, ekonomi dikuasai oleh satu kaum. Ini juga boleh mempengaruhi soal perpaduan. Maksudnya pendidikan itulah bukan semata-mata ataupun bukan semata-mata untuk menunjukkan perpaduan. Ada faktor-faktor lain
seperti faktor yang saya sebut pada di politik dan Google itu. Ya. Apakah kelemahan yang nyata bagi kegagalan seorang guru mata pelajaran sejarah yang gagal menghidupkan suasana pembelajaran mata pelajaran sejarah yang menarik yang dapat untuk kenal pasti? Yang pertama ialah dari segi ilmu pengetahuan. Ya, dari segi konten guru tidak menguasai ilmu sejarah yang tidak cukup. Ini menyebabkan murid-murid tidak minat dan ini memberi kesan kepada prestasi murid. Dan ada guru yang dihantar yang mengajar sejarah adalah guru yang bukan option. Guru yang bukan option sejarah disuruh mengajar sejarah. Ada guru yang tidak ada pengalaman mengajar juga disuruh mengajar, sedangkan guru ini tidak ada pengalaman dan juga tidak ada knowledge tentang sejarah. Seorang terutama sekali di peringkat sekolah rendah dan juga mungkin di peringkat sekolah menengah rendah. Oleh kerana kekurangan guru yang option sejarah, maka subjek sejarah itu adalah subjek yang diberi kepada guru-guru PJK yang tidak ada option. Jadi ini menyebabkan mata pelajaran sejarah itu tidak diajar oleh orang yang sepatutnya. Saya rasa pendedahan kepada guru-guru termasuk di sekolah rendah dan di peringkat rendah, sediakan guru yang mencukupi. Setidak-tidaknya guru itu dihantar berkhusus ataupun ada program intervensi tambah option sejarah. Itu bagi guru-guru yang tidak ambil option sejarah, mereka perlu pergi buku khusus walaupun dalam tempoh yang singkat, masa cuti dan sebagainya. Itu saya rasa satu langkah yang baik yang telah dilaksanakan oleh kementerian sekarang. Yang seterusnya ialah seorang guru itu kurang berminat untuk mengajar sejarah. Sudahlah tidak ada ilmu tapi tak berminat. Ini akan menimbulkan kesan juga kepada prestasi dan juga boleh dikatakan suasana pelajaran itu tidak dapat dihidupkan oleh guru. Dan saya rasa yang lebih penting sekali adalah dari segi kepelbagaian kaedah PMP guru perlu laksanakan. Dan kaedah ini penting kerana dan saya rasa seorang guru sejarah yang komited itu dia perlu tambahkan ilmu, tambah melalui kursus-kursus yang diadakan dan masa ke semasa, dan dia nak mengambil inisiatif sendiri, memikirkan bagaimana cara dia nak menyampaikan subjek sejarah ini, konten ini kepada murid dengan lebih besar. Saya harap guru-guru sejarah itu berjaya menjadi guru yang berkesan di hati murid-muridnya. Sebagai penutup, adakah Encik meratakan bahawa pembelajaran sejarah seawal bangsu sekolah rendah ini serta pengisian-pengisian dalam mata pelajaran sejarah yang diperkenalkan dalam kalangan pelajar ini mampu membantu pelajar menghayati kepentingan sejarah dan sekaligus melahirkan warga negara yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi dan kukuh jati dirinya? Saya bersetuju dengan pernyataan ini. Seperti juga subjek-subjek lain, saya rasa di peringkat rendah juga subjek ini perlu dijadikan subjek memang wajib dan juga perlu dijadikan subjek keperiksaan. Seperti subjek sains, matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, supaya ada inisiatif ibu bapa dan pihak sekolah sebagainya semua akan memberi perhatian pada subjek ini. Walaupun pentadbirannya berbeza, tetapi maksudnya pentadbirannya mungkin 5% daripada masa itu diambil daripada kerja kursus dan sebagainya, ataupun murid diminta membuat folio dan sebagainya. Tapi pihak kementerian perlu wajibkan subjek ini sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib dulu, seperti yang pelajar laksanakan sekarang di tingkat PJ Pelajaran Malaysia. Pelajar wajib ambil dan wajib lulus baru mendapat PJ. Itu langkah di pihak kerajaan, walaupun di peringkat rendah. Sebenarnya subjek ini
jadikan sebagai subjek seperti subjek sivik dan kewarganegaraan, kajian tempatan dan sebagainya wajib ambil, tapi tak wajib dulu. Saya rasa mungkin kita juga akan menghadapi masalah yang sama seperti subjek-subjek yang lain, seperti subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan yang sekarang kita dah cuba mansuhkan subjek berkenaan. Dan kemudian dalam di peringkat sekolah rendah ini saya rasa sebagai satu langkah yang kita ambil adalah langkah yang proaktif, kerana di sini kita boleh memupuk semangat cintakan kepada negara, supaya murid itu mengetahui apa yang berlaku dalam negara, supaya murid itu boleh kita halakan arah kita ke mana. Jika tidak, kita abaikan soal-soal warga negara. Jika kita lihat sejarah kita dalam zaman dunia, bagaimana orang Yunani, orang Rom, untuk menjadi warga negara, di Yunani misalnya dan juga Rom, mereka terpaksa mengambil peperiksaan. Kalau mereka tak lulus, mereka tak boleh jadi warga negara. Dan saya rasa mungkin sejarah yang berlaku di Yunani dan Rom kita boleh ambil iktibar, iaitu apakah sumbangan kita pada negara. Kalau kita sebagai seorang warga negara di Malaysia yang apabila umur 12 tahun kita boleh mendapat kad tunangan menjadi warga negara, kerana ibu bapa kita warga negara atau salah seorang ataupun bapa kita warga negara, kita mendapat secara automatik warga negara itu. Tapi apabila kita dewasa, kita tidak memberi sumbangan apa-apa kepada negara, malah kita memberi masalah, memberi beban kepada negara. Seorang penaja dadah misalnya, apakah sumbangan dia kepada negara? So, benda yang sebegini kita perlu fikirkan semula. Kalau di Yunani, mereka perlu lulus peperiksaan. Kalau lulus separuh saja, lulus satu peperiksaan, mereka akan jadi citizen cadet atau pra warga negara. Maksudnya sukaran yang menjadi warga negara. Kerana kita perlu memberi sumbangan, bertanggungjawab mempertahankan negara kalau negara kita diserang. Tapi semangat itu saya rasa agak luntur. Yang negara kita sekarang jatuh jadi agak kurang di sini. Saya nampak ada kelompangan di sini. Ini berbanding dengan masa dulu. Saya rasa kita perlu menilai semula, mungkin mengambil sedikit pengajaran daripada masyarakat Rom dan Yunani, di mana seseorang warga negara yang mereka perlu bersedia mempunyai kemahiran, keperluan yang diperlukan oleh negara. Jika tidak, mereka tidak boleh jadi warga negara. Maksudnya mungkin dari segi akademik, jadi warga negara masih akademik kurang-kurangnya caranya. Mesti kelulusan dia macam mana. Saya rasa ini baru, kalau kita nak wujudkan sebuah warga negara yang rakyatnya, warga negaranya memiliki standard atau memiliki kita katakan beberapa ciri-ciri, beberapa ciri yang perlu ada, kita perlu nilai semula taraf kewarganegaraan. Jika tidak, kita mungkin mempunyai bilangan penduduk yang ramai, warga negara kita mungkin 30,000, tetapi yang menyumbang kepada negara, yang semangat betul-betul cintakan negara, mungkin tak sampai separuh. So, soal ini sebab tu saya nampak di peringkat sekolah rendah, bila kita perkenalkan sejarah, saya rasa satu langkah yang wajar supaya nak membentuk semangat patriotisme yang tinggi dan kukuh dalam warga negara. Dan kita juga boleh melihat semula bagaimana negara jiran misalnya cuba meningkatkan imej negaranya dengan memberi taraf kewarganegaraan kepada jumlah bilangan orang ramai. Misalnya memberi warga negara kepada
ahli sukan, pakar-pakar teknologi, pakar-pakar dan sebagainya. Kita tengok apakah kelebihan, kekurangan yang dilakukan oleh negara jiran itu. Sekian, terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat buat kami. Okay.